Roti canai, roti puri, roti bom dan capati merupakan salah satu menu sarapan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggunakan tepung sebagai bahan utama, roti ini sentiasa mendapat pilihan apabila digabungkan dengan kuah kari. Tahukah anda, roti canai atau roti prata ialah roti jenis lepir yang berbentuk bulat dan dapat dijumpai di beberapa negara Asia Tenggara. Penggunaan perkataan canai dalam bahasa Melayu di belakang roti adalah hasil dari tingkah laku pencanai roti dalam menebar doh roti. Perkataan capati bermakna lepir bulat dalam bahasa India dan capati adalah roti rata yang tidak beragi. Di samping itu, tahukah anda, nama roti puri atau lebih dikenali sebagai lempeng Kabul diambil daripada perkataan puri yang membawa maksud sejenis makanan ringan. Roti puri juga merupakan makanan sarapan pagi atau minum petang paling digemari oleh rakyat India, Nepal, Pakistan dan Bangladesh. Dan kini menjadi kegemaran rakyat di Malaysia. Walaupun tengah hari, tapi boleh tengok laporan yang disediakan oleh Syifa tu tadi, rasa macam perut ni dah berkeruncung-keruncung dan hip-hop dia gabung. Oh ya. Macam tu bunyi dia. Dan saya kira mungkin anda juga penonton, ada yang dalam kalangan anda yang itu salah satu daripada roti tersebut menjadi santapan anda pada pagi tadi. Tapi kalau Faharin sendiri, Faharin, awak suka makan roti apa? Okey, kalau saya buat kuis ni, saya rasa ramai orang tahu, mungkin ramai orang dah boleh meneka. Apa dia? Kalau saya suka capati. Kenapa capati? Satu, dia pakai tepung dal. Okey, kenapa saya pilih capati? Kalau awak pandai, kenapa saya pilih capati? Dia kata sebab kalori dia rendah. Kalori rendah dan juga berprotein tinggi berbanding dengan tepung gandum. Tapi tak salah, kita nak makan, kita boleh makan. Tapi kalau awak tanya pilihan, itulah pilihan saya. Sebab Abang Faharin dia jaga kalori defisit dia. Okey, tapi mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang kadang-kadang petang-petang ni buat roti puri ataupun roti bom, sedap dimakan, dicicah dengan kari. Betul. Kadang-kadang ada juga yang cicah dengan pelantah dan juga saya gula. nak buat mereka terliur. Apa dia? Makan, ada aiskrim atas. Macam tu lah. Okay, yang kita tak boleh. pandai. Okey, tapi hari ni sebenarnya Faharin, kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita resipi yang pertama dahulu, yang mana individu ini iaitu Puan Nur Hafizah Syamim Ahmad pandai membuat capati. Okey, Puan Fiza. Okey, kita akan bersama dengan beliau. Agaknya kita nak tanya tentang capati daripada Puan Fiza ni. Puan Fiza dah berada di talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Hello. Okey, Puan Fiza, mungkin boleh kongsikanlah sikit kan. Kalau kita cakap tentang capati ni, tadi pun laporan dah dikongsikan daripada mana berasalnya dan sebagainya. Boleh kongsikan tak resepi capati daripada Puan Fiza ini berasal daripada mana? Dapat mana resepi ni, ideanya? Okey, dah tentu daripada kedua orang saya. Dan kami dulu arwah abah dan mak ni berniaga dekat Pasar Keramat. So kita menyambung mewarisi perniagaan ini dan belajar dari sana lah, daripada kecil-kecil lagi, bujang-bujang, muda lagi dah belajar. Itu semua resepi tu memang betul-betul daripada Pakistan lah. Okey. Bermakna sebenarnya satu, kalau capati ni kita mungkin boleh katalah ramai orang mungkin ada resepi yang sama, boleh buat cara yang sama, tapi mungkin Puan Fiza ada cara tersendiri nak memastikan ianya sedikit berbeza ataupun mungkin lebih sedap berbanding yang lain-lain. Macam mana agaknya? Ada apa-apa rahsia tak? Ya, betul. Pertama sekali kita kena ikut step-step yang kita tunjukkan ni lah. Bahan-bahan tu jangan lupa, jangan tertinggal lah. Tepung atar dan kita letak sedikit dalam, untuk acuan 50 gram buttercup untuk 2,5 kilo tepung Okey. dan sedikit garam, sedikit saja. Jangan lebih pula, nanti kok terasa masin pula kan. Jadi kita pancur dengan air. Macam kami menggunakan mesin lah. Untuk gunakan tangan pun boleh. Sebab kat rumah tak perlu pakai mesin kan, sebab kami guna untuk berniaga. So kalau dekat rumah tu boleh buat dengan tangan sahaja. Boleh sampai dia jadi dough tu lah. Yang dah kesesuaian dia, tak keras, tak lembik. Dan kita kena, lepas daripada kita tuangkan daripada dough tu, kita ratakan lagi. Nak bagi satukan betul-betul lah. Ratakan semua tu. Dan kita kena, kalau boleh tutup sikit dan kita nak teruskan selama 5 minit hingga 10 minit macam tu pun dah okey lah. Dia ada sebati, dia ada kembang sikit.
Tak lama lah, 5 minit 10 minit macam tu. Okey Puan, saya nak tanya, kita dengar tadi tepung atar macam kata kan. Sebenarnya capati ni memang wajib makan, dan tak boleh pakai tepung lain, mesti pakai tepung yang khas lah sebenarnya untuk capati. Betul ke? Ya betul. Dia tepung atas sahaja yang paling sesuai lah. Kita tak boleh guna tepung lain, gandum dan sebagainya. Tapi dia akan dia punya Tekstur tu dia akan lain dia tak rasa macam tu. Okey. Dia tak se-crunchy macam kita makan tu lah, lembut macam tu. Dan dia tak sesuai, dia akan jadi keras. Dia keras. Okey, mungkin Puan Fiza boleh kongsikanlah juga kan. Kadang-kadang ada setengah orang tu bila dia buat capati, sekejap je dah jadi liat. Walaupun kita juga. biarkan ataupun dah sejuk dia jadi keras. Ada tak sebarang mungkin tips-tips yang bersesuaian kalau mungkin penonton-penonton kita nak cuba buat kan, tapi dia nak pastikan yang dough dia dan hasil capati dia tu sentiasa lembut je walaupun dah sejuk. Okey, pertama capati ni dia sensitif tau dekat angin. Dia tak boleh kena angin lepas dah masak tu. Okey, first memang daripada cara kita uli lah. Daripada uli tadi jangan salah. Giling tadi mesti berpusing lah. Dia tak boleh tegak macam kita buat kuih-kuih yang mudah biasa. Bukan dia macam, bukan nak membesarkan bulatan tu, tapi dia kena pusing. Bagi dia pusing. Dia padat kot. Lepas tu, betul. Bila dia pusing tu dia akan bila kita batu-batu pula api tu. Dia kuat sangat pun tak boleh. Dia slow sangat pun dia akan keras. Dia kena macam maintain sedang-sedang begitu. Kena pandai kontrol dekat api. Lepas tu bila dah siap pula, jangan biarkan macam tu. Jangan biarkan kat tepi, jangan biar tunggu nak makan sekarang. Tak boleh. Kalau nak juga makan sekejap lagi, letak dalam flash, tutup, macam-macam. Jangan bagi dia terbiar. Dia kena angin sikit keras. Wow. Okey, Kalau Puan kita Fiza. tengok visual tu kan Farin kan, dia naik macam tu kan. Uish, tengok lapar. Okey, Puan Fiza, saya sebenarnya nak minta tips. Saya memang pemakan capati, penggemar capati. Memang selalu saya hadapi masalah bila nak panaskan dia semula tu. Ada sebenarnya tips tak? Bila dah panaskan balik, dia jadi kering. Macam mana nak jadi kekalkan dia sedap tu? Panaskan semula. Okey, pertama sebenarnya kuali tu mesti kat rumah tak ada kuali macam ni kan. Kalau kata pakai kuali biasa pun boleh, tetapi macam kena tutup juga. Macam kita ni lain lah buat api dia macam tu. Kat rumah api dia tutup lain, tak mungkin macam ni. Ni ada 3 line api dia. Kalau kat rumah 2 baris dia selalu. So dia tak akan betul-betul dapat masak balik. Lepas tu satu lagi cara boleh. Kalau nak kukus, boleh kukus. Kalau cepat dia boleh kukus. Dia boleh lembut balik lah. Tapi dia punya rasa tetaplah tak original yang mula-mula kita makan. Baiklah. Puan Fiza, kita akan bersama dengan Puan Fiza sekali lagi nanti, yang mana Puan Fiza akan kongsikan kita juga antara cara untuk membuat puri dan juga kima. Menarik. Kami akan hubungi Puan Fiza sebentar saja lagi. Kita kembali bersama dengan anda. Okey, kita nak ke menu kita yang seterusnya hari ini, iaitu roti bom. Saya kan Farin, roti bom, kalau macam tadi capati tu, Farin sama macam mak saya. Mak saya memang suka sangat makan capati, dan dia juga akan selalu buat capati sendiri kat rumah. Kalau roti bom ni pula saya suka. Kenapa? Sebab saya tak tahu lah saya cakap ni betul ataupun salah. Sebab saya rasa roti bom ni dia ala-ala macam roti canai, tapi dia ada tekstur yang lebih kenyal dan gebu. Saya sukalah. Okey. Dah tahu. Okey. Kita akan bersama dengan Akmarul Nizam Muhammad daripada yang akan berkongsi kita mengenai roti bom ni. Assalamualaikum Nizam. Waalaikumsalam. Boleh saya panggil Nizam boleh Nizam. Okey. Saya Nizam. Okey. Baik Nizam, kita dah dengar tadi Fiza kata minat sangat roti bom ni. Jadi mesti dia nak tahu rahsia roti bom yang sedap. Rasa roti bom yang sedap ni sebenarnya dia daripada adunan. So dalam wasapan saya tu, saya contoh saya akan letak pieces number pakai maknanya margarine, gula, yang ada bom coklat tu saya letak coklat. Macam-macam roti bom saya ada. Okey. Tapi kalau kita lihat demonstrasi ini adalah demonstrasi yang ditunjukkan ini pembuatan asas roti bom ni. Apa bahan-bahan yang mungkin diperlukanlah kalau penonton-penonton nak cuba buat sendiri kat rumah kan? Okey, roti bom ni asas dia of course tepung. Yang kedua gula, lantar. Itu cara itu yang tepi-tepi lain tu terpulang kepada orang untuk tambah. Maknanya macam nak taruh inci jantung,
Tu kita boleh pilihkan kat situ. Nak masuk coklat ke, masukkan isi coklat. Tu boleh kita bagai-bagaikan isi tu. Okey, Cik Nizam, saya ada satu soalan. Sebab macam tadi Faharin, dia sangat tertarik dengan capati. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hari ni, bukan orang perempuan je yang pandai memasak. Hari Betul. ni kita menemu Cik Nizam ni, bagaimana dan daripada mana sebenarnya Cik Nizam mendapat idea dan juga inspirasi untuk membuat roti bom ni sebenarnya? Okey. First saya kerja di Johor Bahru tu, waktu tu saya habis PM, saya terus bekerja di kilang frozen di Johor Bahru. So, dari itulah saya dapat ilham untuk buat roti bom. So, saya buat bisnes ini perniagaan. So, sampailah waktu sekarang ni, saya terus belajar dan sambil tu, saya praktikalkan saya punya resepi tu, macam mana nak sedap. Macam tu lah. Maknanya kan roti bom ni dia macam Fiza kata tadi lah, ada orang suka roti canai, tapi perbezaan roti bom ni dia macam roti canai Tebal tu sikit ditebalkan atau dipadatkan. Betul ke Encik Nizam? Betul. Roti bom tu tebal, padat. Tu yang padat tu dalam dia, tu lah macam dia cakap margarin, gula. Tu sebab tu roti bom tu nampak dia padat, tebal. Dia punya masak itu pun lama sikit daripada roti canai. Sebab dia tebal. Tapi Cik Nizam, kalau kita lihat dari segi cara pembuatannya, cara diuli, cara ditebar dan cara dimasak itu, sedikit sebanyak banyak juga persamaannya dengan cara roti canai dibuat. Begitu sama ke? Dia punya adunan tu sama. Cuma dia punya tebar tu, dia punya orang cakap nak buat bunga tu, gulung tu, itu berlainan. Sebab bila kita buat roti canai, dia punya gulung dia lain. Tapi bila roti bom tu, kita nak letak dia punya apa tu, pakai dia punya inti ke, dia punya apa-apa dalam tu, kita kena gulung cara bunga. Maknanya dia punya apa dalam tu tak akan terkeluar bila masuk dalam masa puan. Itu skill tu. Maksudnya Farid, boleh makan begitu saja cicangan kari ke, cicangan dal ke, gula ke, ataupun betul. kita boleh letakkan inti kat dalam. Maknanya kalau tengok saya sekarang ni Encik Nizam, maknanya masa kita nak pulaskan bunga kan dia tu, kita letaklah bahan-bahan tu kat tengah-tengah tu kan, barulah. Ya, betul. Tengok saya dah pandai dah. Pandai-pandai. Cik Nizam, adakah dalam tempoh PKP ni roti bom ini dijual masak ataupun ada juga dijual yang mungkin kita boleh panaskan kat rumah ke, ataupun bagaimana? Saya ada dua jenis ni lah. Saya ada masak dan saya ada buat frozen. Dalam frozen tu saya akan packing, so saya akan hantar dia lagi. So kalau macam masak tu, saya terus masak terus. So maknanya orang beli tu siap masak. Okey. Lepas tu saya terus hantar customer-customer. Okey. Roti bom ni kebiasaannya memang secara sinonimnya orang kata makan dengan kari, makan dengan dalca. Saya nak tahu juga sambutan mereka terhadap roti bom manis berinti macam coklat, macam jam tadi tu. Bagaimana sambutan orang ramai, Cik Nizam? Okey. Sambutan roti bom yang lain ni, saya orang cakap amat kegalakkan sebab diorang nak lain pada yang lain. So, yang benda yang tak pernah makan so diorang akan order dia macam coklat, Milo. Saya punya tahu juga marketing saya untuk naikkan lagi market business. Okey. Cik Nizam mungkin boleh kongsikan laman sesawang media sosial lah kalau mungkin penonton-penonton wanita hari ni nak intai-intai, nak tengok cara dan juga resepi Cik Nizam buat roti bom ni. Okey, boleh. Saya punya laman Facebook saya Akmal Nizam. Kat situ boleh, kat bawah tu boleh tengok saya macam-macam lah saya punya roti, perbuatan dia macam mana, macam mana saya cara itu semua ada Facebook. Alright. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cik Nizam daripada Batu Pahat yang sudi bersama dengan kita secara atas talian ini. Minta maaf lah penonton, kadang-kadang ada juga line kita yang agak kurang jelas kan. Tapi insyaAllah jelas tadi tu. Okay, saya nampak awak dah terliur, terkecup-kecup lidah awak tu. Saya nak buat awak rasa lebih lapar lagi. Jangan cerita ke orang. Dan juga penonton-penonton, kita lihat bagaimana roti canai viral ni. Kita saksikan. Roti canai juga amat terkenal dinikmati sebagai sarapan pagi oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Namun pernahkah anda mencuba roti canai Pelangi? Terletak di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor, warung Dimyati Roti Canai Pelangi menyediakan roti canai dengan inovasi tersendiri. Asal roti putih, jadi saya komersikan untuk warna pula.
Warna mengambil masa dalam 3 bulan ke 4 bulan. Saya masuk pada kenduri kahwin, saya pasarkan. Jadi bila orang ambil roti tu ada warna, dia agak unik lah, pelik. Jadi tanya ada rasa ke? Saya timbulkan satu menu balik. Roti ni saya bubuh perisa. Terdapat 5 jenis perisa menarik roti canai yang boleh dinikmati di sini, antaranya strawberry, jagung, apple, keladi dan durian. Cara penyediaannya juga lebih remeh berbanding menyediakan roti canai biasa. Pasal perisa ni dia ada cukatan dia. Ada cukatan dia, ada cara-cara kita buat. Ada SOP-nya juga pada dia. Dia tak boleh main-main lah buat roti canai Pelangi ni. 5 tahun menjalankan perniagaan roti canai menjadikan dia mahir menguli adunan roti. Dia mampu menghasilkan sebanyak 450 biji roti dalam masa sejam sahaja. Selain teksturnya yang lembut, roti canai berperisa ini juga mempunyai penggemarnya tersendiri. Menarik kan? Itu Canai ada perisa. dan pelangi. Itu yang sempat sebenarnya kita kongsikan daripada rangkuman program Nona yang dilakukan oleh rakan wartawan kita Farha. Dan sebenarnya bukan saja roti canai pelangi tu, tapi saya kira roti canai ini juga antara makanan pagi yang cukup sinonim dalam kalangan rakyat di Malaysia ni. Roti canai hancur, roti canai banjir, roti canai letak telur dan Tampal. sebagainya. Macam-macam. Farin, kalau awak suka pilihan yang bagaimana? Saya suka roti tampal. Roti tampal tu maksudnya? Mana ada telur, tambah telur lagi kat atas tu. Bukan roti telur tapi dia tampal telur di atasnya. Inilah sebenarnya yang kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan Encik Abdul Razak Ahmad, iaitu daripada Roti Canai Viral Pantai Dalam. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Cik Razak? Ya. Oh, suara pun ceria Cik Razak. Tengah tebal roti canai ke apa tu? Bukan Belum lagi. Oh, belum. Petang Okey. Okey, Cik Razak mungkin boleh kongsikan dari berapa lama sebenarnya Cik Razak mula berkecimpung untuk membuat roti canai viral ni? Nak kira tahun 87 lah. Wow. 87, tahun 87. Tahun 87. Oh, okey. Okey, Cik Razak, kalau Cik Razak lihat maknanya dah lama dah kan. Mesti Cik Razak pun mampu bertahan sampai ke hari ini. Mungkin apa keistimewaan ataupun kesedapan yang selalu pelanggan-pelanggan cari balik Cik Razak ni? Untuk roti canai ni. Silakan. Dia ada inilah roti canai. Roti canai, roti bom. Macam roti caram ada. Okey, mungkin Cik Razak boleh kongsikanlah cara-cara Cik Razak nak buat roti canai ni. Apa keistimewaan dan perbezaan roti canai Cik Razak ni berbanding roti canai yang selalu Farin makan? Roti canai ni macam biasa lah. Kita undi pun macam biasa. Tapi bahan dia tu lain lah. Okey. Okey. Cik Razak, kebiasaannya satu hari berapa banyak roti canai yang diuli oleh Cik Razak sendiri? Dalam 20 biji, 400 biji lah. 400 biji banyak tu. Ada pembantu tak? Bukan pada. Kena pakai. Tu anak ke tu yang bantu? Itu anak saya tu. Okey. Okey, bermakna sekarang ni apa yang kita nampak ni kita buat dulu dekat rumah dan kita bawa ke gerai dan kemudian kita jualkanlah kita tebal di gerai. Okey. Baik, dan kemudian kita nak tanya juga, selalunya roti canai ni, orang kata roti canai tu dah sedap tu sedap. Macam mana pula dengan padanan dia, nak makan dengan kari, nak makan dengan sambal tumis ke ataupun lain-lain. Bagaimana dekat tempat Cik Razak ni macam mana agaknya? Kebanyakan dia suka makan pagi lah. Kari ikan ke, kari daging ke, kari apa tu? Dan daging ada. Okey. Cik Razak. Cik Razak, skill untuk teba tu saya kira tu yang penting jugalah. Sebab ramai orang kan nak roti canai hancur. Roti canai apa? Hancur lah. Hancur betul lah. Hancur lah. Roti banjir, tampal, macam-macam lagi kan. Jadi skill ni macam mana? Kadang-kadang kita nak pastikan roti canai yang kita makan tu lembut, tak keras. Dan bila kita masuk dalam mulut dicampurkan dengan kuah tu, awak macam betul-betul tengah makan semuanya rasa sama. Macam mana tu Cik Razak? Kita uli tu kena lama sikit lah. Baru roti tu lembut.
Cik Razak, mungkin boleh kongsikanlah juga kat penonton semua kan. Untuk tempoh PKP ni perkhidmatannya macam mana? Maksudnya Cik Razak memang masih lagi digerai ke ataupun ada perkhidmatan hantar ke rumah ke? Tertibar depan rumah orang ke apa, mana saya tahu. Kan? Macam mana Cik Razak? Ada. Macam PKP ni ada buat ni lah. Delivery ada. Delivery, okey. Untuk bandar pun ada masuk. Baik, jadi Instagram @roti canai viral pantai dalam, betul ya? Ya. Jadi mungkinlah kepada anda penonton boleh berjengah-jengah di Instagram tersebut dan membuat pesanan anda sekarang. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Razak kerana berkongsi dengan kita tentang roti canai viral ini. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Razak. Baiklah Farin, saya kira kita dah kongsikan 3 resipi antara yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan kalau kita ingat masa PKP yang pertama yang lalu kan ramai orang kongsikan resipi-resipi di laman Facebook, Instagram dan sebagainya. Antara menu yang popular ketika itu adalah roti puri. Ramai orang kongsikan menu roti puri tau. Okey, roti puri ni sebenarnya macam mana kalau orang tak tahu? Saya pun tak dapat nak jawab. Bukan Fiza Sabjahan yang akan jawab. Kita Tapi kembali. kita bersama dengan Puan Hafizah Syamil Ahmad yang nak kongsikan tentang roti puri ni. Hello Puan Fiza. Hello, Assalamualaikum. Salam Puan Fiza. Boleh tak jawab soalan Fahri? Saya tadi. Roti puri ni macam mana dan apa beza dia tu? Okey, dia sama tepung yang sama macam saya buat chapati tadi juga. Okey. Sama je, uli dia semua sama. Cuma beza dia ialah chapati tu bakar dekat kuali yang kering macam tu kan. Lepas tu yang puri tu kita akan goreng dalam minyak yang banyak lah. Minyak jangan kena kuat, dia kena banyak. Memang kena rendam macam ni lah yang kita tengok ni. Betul. Digelembung. Dia gelembung tu pun sebab tengok cara juga. Kadang-kadang minyak tu tak panas lagi ataupun terlalu panas pun tak boleh. Dia terbantul dia punya pembesaran tu. Okey. Memang kena ngam dia semua. Maknanya minyak kena banyak, api kena besar. Api besar tapi jangan terlalu panas sangat. Nanti dia menendang balik. Dia bocor. Okey. Dia pecah. Orang kata puri ni kebiasaannya dimakan dengan kima. Mungkin Puan Fiza boleh kongsikan adakah ini sebenarnya antara resipi istimewa daripada Puan Fiza sendiri? Okey, puri ni memang ada lah puri di mana-mana. Tapi cuma mungkin kami ada resipi kami tersendiri yang membuatkan kima ni dia jadi lagi kena makan dengan chapati dengan puri tu jadi lagi ngam. Sebab cara dia, tengok saya mula-mula. Okey, semua kat rumah boleh lah nak tulis dulu bawang putih. Silakan. Bawang putih halia yang saya masukkan tu. Kemudian 4 sekawan lah. Yang biasa 4 sekawan. Tapi saya masaknya untuk sekadar 8 kilo je. Jangan ikut pula. Buat kenduri pula kat rumah. Habis sekarang buat kenduri pula kat rumah kan. Okey, jadi nanti bajetnya macam kurang ke sedikit lah. Macam ni untuk 8 kilo yang saya masak ni bawang yang dihiris. Bawang yang dihiris. Okey. Kemudian? Setelah garingkan lah biar sampai naik bau. Sampai betul-betul ni baru kita letakkan serbuk cili. Okey, serbuk cili tak kisahlah apa je nama pun, tapi jangan yang pudar lah warna tu, biar warna dia cantik nanti kan. Okey. Kemudian tumiskan sekali rempah tu, rempah kari tu. Rempah kari kima, kami pakai rempah kari kima. Boleh dapat dekat mana-mana pun. Memang dia rempah kari kima Kima. Rempah bukan kari kima, sorry. Rempah kima. Rempah daging. kima. Ambil yang daging lah. Okey. Kemudian? Kemudian tadi saya ada masukkan bawang yang telah di-blend. Tadi yang iris. Kemudian ada yang blend pula. Okey. Okey, setelah dah disatukan, dah ratakan tu kan, barulah bubur kacang pis sebagai tambahan. Yang tadi daging tu kita rebus asing ya. Daging kita rebus asing bersama dengan kentang. Cara saya rebus sekali dengan kentang senang. Dia mudah, cepat sikit. Lepas tu dia cepat gebu. Ini tips dia lah betul. Tak boleh. Kenapa tadi daging tu tak... Sebelum saya campur daging yang telah gebu tu, kita ada masukkan santan ya. Okey. Dan juga semua secukup rasa lah. Puan, kenapa dia tak boleh masak sekali je kat dalam kari tadi tu? Memang tak jadi Memang tak boleh. Saya dah buat dah. Memang tak jadi. Dia jadi macam bengkak dia punya daging-daging tu. Macam tak tahu mungkin dia dia hangit ke hancur. Dia jadi hancur. Okey. Dan ini yang arwah mak ajar sebelum dia meninggal dunia. Dan dia ajar ni lah.
siap besar lagi hasil. Menarik betul nampak tu. Ini Sedap. hari ni Puan Fiza dah kongsi tips rahsia, orang kata resepi rahsia daripada Puan Fiza sendiri. Puan Fiza, jadi di kesempatan ni juga mungkin ramai dalam kalangan penonton kita dah tak sabar kan nak rasa capati, nak rasa puri kan. Bagaimana cara untuk mereka mendapatkan puri dan juga capati ni kalau mereka malas dan tak tahu dah nak buat kat rumah kan? Okey, kalau yang rajin tu boleh buatlah seperti yang saya tunjuk tadi. Kepada yang buat tak berapa nak menjadi, boleh call, WhatsAppkan kepada cawangan kami ada 3. Satu di UTC Keramat Mall, kedua di Setiawangsa belakang Caltex, dan lagi satu di Aeon AU2 yang baru buka pada tahun ini. So itu adalah Dekat Instagramnya. pun ada, kita sertakan dekat Satu Copati Type Satu Copati. Satu Copati. Copati. Okey, dan tempoh PKP ni. Puan Fiza, nak tanya juga, kebiasaannya kalau kita sebut capati ataupun puri, roti canai semua ni, kita mesti selalu cakap macam sesuai makan waktu pagi. Ataupun kalau sebelum tempoh PKP dulu-dulu kan, balik kerja kadang-kadang kita pergi bersama dengan rakan-rakan di kedai-kedai makan ataupun restoran, kita akan order capati ataupun tosi pada waktu malam. Tapi sebenarnya sesuai makan waktu bila sebenarnya menu-menu sebegini? Okey, sebenarnya kalau capati ni sendirilah, pagi pun dia sesuai, dan tengah hari pun dia sesuai juga, petang pun okey dan malam pun lagi okey. Sebab dia tak berapa, dia untuk makanan diet kan. So dia macam sesuai untuk waktu bila-bila pun sebenarnya. Jadi semua sesuai sebab dia tak berat dan tak ringan, tengah-tengah. Sebab tu capati jadi, pilihan saya. Pun kenyang, makan pun kenyang, orang kata nak kata terlalu kenyang pun tidak. Dia macam okey, dia boleh makan bila-bila masa. Okey, baik. Saya kira sepanjang tempoh PKP ni bermakna ada buat penghantaran lah Puan Fiza. Ya, betul. Okey, Betul. Puan Fiza, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana berkongsi kita dengan resepi-resepi menarik berasaskan tepung dan juga roti ni. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So awak dah buat pilihan awak, roti mana satu menjadi pilihan kali ni? Banyak roti yang menjadi pilihan saya, dan saya kira kan ini juga menjawab persoalan kepada penonton-penonton kita. Dari tepung jadi macam-macam boleh jadi. Jadi capati, roti canai, roti bom, roti canai pelangi dan juga puri. Sebenarnya apa yang menarik perhatian kita ialah bagaimana dari semasa ke semasa resepi-resepi ni terus diinovasi mengikut kepada kegemaran ataupun orang kata cita rasa masing-masing masyarakat sekarang sebenarnya. Betul. Kita melihat mengikuti peredaran dan juga perubahan zaman itu sendiri dengan cita rasa masyarakat sekarang ni. Dan kita juga harapkan anda penonton-penonton mendapat sedikit inspirasi apa agaknya mungkin hidangan minum petang yang boleh disajikan untuk seisi keluarga, yang mana ini juga boleh dijadikan antara aktiviti anda lakukan bersama dengan anak-anak ataupun suami kan, sama-sama uli tepung, sama-sama tebar roti bom tu kat rumah, belajar-belajar bagi kan, isi waktu lapang anda. Okey, kita nak berehat dahulu seketika.